Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurin Syasha Batrisha binti Muhammad Nizar daripada Unit Pendidikan Khas 2 Jun 2020 dan saya daripada kumpulan 2 Keupayaan Kewangan. Pada hari ini saya akan membentangkan hasil pembentangan portfolio kewangan saya. Pensyarah yang mengajar saya bagi elektif keupayaan kewangan ialah Encik Muhammad Rozaidi bin Muhammad Ali. Perkara-perkara yang terdapat dalam senarai kandungan ini merupakan isi kandungan yang akan saya membentangkan pada pembentangan pada hari ini. Pertama sekali, dalam pembentangan ini, bagi pengenalan, saya akan membentangkan mengenai pengenalan berkenaan dengan pengurusan kewangan dan pelaburan. Yang kedua, saya akan membentangkan jenis-jenis risiko iaitu terdapat 2, risiko rendah dalam pelaburan dan risiko tinggi dalam pelaburan. Kemudian, saya akan menyatakan objektif pelaburan saya. Yang keempat ialah analisis pelaburan. Yang kelima ialah justifikasi pelaburan yang dipilih. Yang keenam ialah rumusan dan terakhir ialah senarai rujukan. Baiklah, kita akan mulakan dengan pengenalan. Bagi mengharungi cabaran era globalisasi serta arus ekonomi yang semakin mencabar, aspek pengurusan kewangan adalah sangat penting bagi menentukan kelangsungan perjalanan kehidupan kerana wang adalah aset yang setiap individu perlukan bagi memenuhi keperluan dan kehendak semasa yang mampu meningkatkan kualiti hidup seseorang individu, menurut Aisyah dan Wajihat 2016. Corak perbelanjaan serta pengurusan kewangan perlu diambil berat agar tidak dibelenggu akan kesempitan wang, menurut Hairi Syafi et al. 2022. Hal ini kerana mustahak untuk setiap masyarakat belajar mengurus keperluan serta kehendak agar tidak boros dan akhirnya terjerat dengan hutang. Masalah hutang berpunca daripada perancangan dan pengurusan kewangan yang goyah serta kekurangan pengetahuan tentang pengurusan kewangan, menurut Atirah et al. 2021. Oleh itu, pendedahan mengenai pengetahuan dan pengurusan kewangan perlu diterapkan agar masyarakat mampu mengambil keputusan yang bijak dalam berbelanja dan menguruskan kewangan mereka dalam setiap situasi, menurut Nurli Marlia et al. 2021. Seterusnya, menurut Zaimah et al. 2023, pelaburan merupakan satu pegangan dalam ekuiti serta instrumen kewangan yang terbahagi kepada 2 iaitu pelaburan am dan pelaburan kumpulan wang amanah. Pelaburan merupakan salah satu medium yang baik untuk menjana pendapatan atau keuntungan dengan menggunakan atau melabur modal untuk memperoleh faedah pada masa akan datang, menurut Yasmin dan Anwar 2017. Pelaburan boleh ditafsirkan sebagai satu aktiviti yang melibatkan pembelian aset, sama ada aset fizikal atau aset kewangan, yang menawarkan jangkaan pulangan atau keuntungan modal. Kini, pelaburan menjadi tarikan dalam kalangan masyarakat. Antaranya ialah pelaburan hartanah, saham, kripto ataupun cryptocurrency, unit amanah, ASB, simpanan tabung haji, emas dan juga deposit tetap. Rentetan dengan itu adalah menjadi tanggungjawab kita sebagai pelabur untuk memilih pelaburan yang bersesuaian dengan kehendak maupun target yang hendak kita capai. Seperti yang telah saya nyatakan pada awal pembentangan, iaitu pada isi kandungan, jenis-jenis pelaburan terbagi kepada 2, iaitu pelaburan berisiko rendah dan pelaburan berisiko tinggi. Antara pelaburan berisiko rendah ialah Amanah Saham Bumi Putra ataupun dikenali sebagai ASB. ASB ni dilancarkan oleh Amanah Saham Nasional Berhad
ASNB pada 2 Januari 1950 untuk membantu Bumiputra dalam menyediakan simpanan alternatif. ASB mempunyai harga dana atau pendapatan ekuiti yang tetap, iaitu harga seunit dan yang sudah ditetapkan, iaitu dengan harga RM1 seunit. Pelaburan ASB boleh dibeli melalui bank atau ejen bukan bank. Risiko pelaburan adalah salah satu elemen yang tidak dapat dipisahkan dalam dunia pelaburan. Pelaburan risiko rendah yang kedua ialah melalui tabung haji. Tabung haji adalah sebuah institusi kewangan Islam yang ditubuhkan pada 30 Disember 1963 oleh Tunku Abdul Aziz. Pelaburan ini disediakan bagi membantu pendeposit untuk menjana pulangan yang mampan dan kompetitif. Daripada keuntungan dividen tambahan pula, pendeposit tidak perlu risau akan keselamatan serta halal dan haram. Tabung haji merupakan institusi kewangan Islam yang berdaya saing serta sistematik di mana mampu menguruskan dan menyediakan khidmat simpanan pendeposit, pelaksanaan ibadah haji bagi jemaah Malaysia serta melaksanakan pelaburan yang menguntungkan. Hal ini juga merupakan misi tabung haji untuk memberi pulangan yang halal, tohiban dan kompetitif menurut tabung haji 2023. Antara keistimewaan tabung haji adalah ia merupakan institusi kewangan yang mematuhi dan menuruti syariah Islam dan menunaikan zakat. Hal ini, Muslim tidak perlu risau kerana tabung haji akan menunaikan kewajipan zakat bagi pendeposit sekiranya ia sudah mencukupi haul dan nisab yang ditetapkan. Pelaburan risiko rendah seterusnya ialah melalui pelaburan emas. Emas terdiri daripada pelbagai jenis iaitu barang kemas, gold bar ataupun dikenali sebagai jongkong, siling dina emas dan akaun simpanan emas. Antara jenis ini, emas manakah yang paling sesuai untuk dijadikan pelaburan? Jawapannya adalah kesemuanya, kecuali barang kemas. Emas tulen yang mempunyai 99.9% unsur emas lebih sesuai untuk dijadikan pelaburan jangka panjang kerana mempunyai kadar susut nilai yang rendah berbanding dengan barang kemas seperti emas 916 menurut Muhammad Salihan 2022. Hal ini kerana barang kemas mempunyai kadar selisih harga jual dan beli yang agak besar iaitu sekitar 20% hingga 25% daripada nilai sebenar ataupun nilai asal. Pakar kewangan dunia juga ada menyarankan agar sekurang-kurangnya 10% daripada hasil tunai disimpan kepada bentuk emas 999 sebagai pelaburan jangka panjang menurut Fauzi 2023. Selain itu, secara asasnya terdapat 3 cara melabur emas, iaitu pertama adalah dengan membeli emas dan menyimpan sebagai aset. Yang kedua adalah membeli emas pada harga rendah, simpan dan jual apabila harga emas meningkat. Dan yang ketiga ialah membeli emas sebagai simpanan stok untuk berniaga. Antara tempat yang menawarkan kemudahan pelaburan emas, yang terbaik ialah syarikat Public Gold. Pelaburan emas tiada risiko atau kerugian walaupun harga emas turun, selagi mana pelabur tidak menjualnya. Ini berbeza dengan pelaburan tanah yang menghasilkan untung yang tinggi serta risiko yang tinggi. Sebagai contoh, sewaktu pandemik COVID-19, ramai rakyat yang kehilangan sumber pendapatan dan sebagainya. Hal ini, pelaburan emas membolehkan seseorang individu untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi masa akan datang. Kerana emas bersifat mudah cair, di mana pelabur tersebut boleh memperoleh wang
dengan mudah sekiranya memerlukannya menurut Yana et al. 2022. Seterusnya, pelaburan emas bersifat mobiliti ataupun mudah alih. Pelabur dapat menjual emas di mana sahaja, termasuk di luar negara. Ini berbeza dengan pelaburan hartanah yang bersifat geografikal, iaitu lokasi rumah, persekitaran atau tanah tersebut boleh berubah bila-bila masa. Selain daripada pelaburan berisiko rendah, kita terdapat juga pelaburan berisiko tinggi. Antara contoh pelaburan berisiko tinggi ialah pelaburan hartanah. Pelaburan hartanah adalah pelaburan jangka masa panjang sama ada dari segi kenaikan nilai hartanah ataupun kenaikan sewa. Hartanah terdiri daripada tanah, bangunan dan sumber-sumber di atasnya. Pembelian hartanah merupakan pelaburan yang memerlukan jumlah modal yang besar, dan pelaburan ini secara amnya melibatkan hartanah yang dibeli dengan tujuan seperti sewaan, tempat kediaman, sama ada tinggal sendiri ataupun untuk menjual semula dengan harga yang lebih tinggi. Selain itu, pulangan pelaburan hartanah diperoleh melalui modal, iaitu jualan semula, dan pendapatan iaitu pulangan yang berubah-ubah berdasarkan nilai sewa. Sekiranya pembeli tidak menitik beratkan aspek lokasi, penyelenggaraan, usia hartanah, kemudahan yang terdapat di sekitar hartanah dan sebagainya, ia akan memberi impak terhadap pelaburan yang dilakukan kerana berisiko apabila hendak menjual ataupun menyewakan hartanah tersebut menurut Nurul et al. 2022. Contohnya, lokasi hartanah terletak jauh daripada kemudahan merupakan penempatan yang tidak strategik. Nescaya, pembeli ataupun penyewa akan melihat dan mempertimbangkan kawasan yang mempunyai perkhidmatan awam seperti sekolah, hospital, pasaraya dan sebagainya. Menurut Muhammad Syahrul et al. 2023. Hal ini kerana ia akan memberi impak terhadap nilai dan kadar sewa hartanah tersebut. Pelaburan berisiko tinggi seterusnya ialah kripto ataupun cryptocurrency atau lebih dikenali sebagai Bitcoin. Bitcoin adalah satu bentuk mata wang digital yang mula diperkenalkan pada tahun 2009 dan jumlah bilangan Bitcoin tersebut tidak melebihi 21 juta Bitcoin. Menurut Majlis Fatwa Mesir dalam Muhammad et al. 2019, Bitcoin merupakan pelaburan berisiko tinggi serta dapat mengakibatkan kerugian secara keseluruhan kepada pelabur, dan pelabur turut tidak akan mendapat sebarang ganti rugi atas kerugian itu. Segendov 2014 menyatakan bahawa turun naik yang tinggi dalam kadar pertukaran dalam pelaburan kripto seperti Bitcoin membuatkan ianya tidak sesuai untuk melindungi nilainya kerana kuasa membeli akan cepat berkurang. Hal ini menyebabkan pasaran kripto kurang stabil dan mengalami turun naik harga yang ketara dalam tempoh yang singkat, sekaligus menjadikan pelaburan kripto sebagai pelaburan berisiko tinggi menurut Sufyan et al. 2023. Objektif pelaburan. Baiklah, apakah objektif saya sebagai pelabur? Sebagai pelabur, saya mempunyai tujuan ataupun objektif yang ingin saya capai melalui pelaburan ini. Saya berhasrat untuk mengaur keuntungan sebanyak 10% hingga 20% daripada modal pelaburan dalam jangka 5 tahun. Dengan itu, saya telah memilih untuk melabur sebanyak 20,000, iaitu mewakili 20 unit saham di ASB. Hal ini kerana pelaburan ASB menawarkan dividen yang agak besar, iaitu 5.1% termasuk bonus seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 2 nanti. Seterusnya, saya telah memilih untuk melabur sebanyak 30,000 di tabung haji kerana saya
tidak perlu mengeluarkan zakat sekiranya jumlah simpanan saya sudah cukup haul dan nisab, kerana pihak tabung haji akan menguruskannya. Oleh itu, pelaburan ini boleh dikatakan sebagai pendapatan sampingan yang pasif buat saya. Keuntungan yang saya peroleh akan saya gunakan sebagai simpanan serta dana pelaburan pada masa akan datang. Baiklah, mari kita analisis pelaburan yang telah saya pilih. Yang pertama ialah Amanah Saham Bumi Putra ataupun lebih dikenali sebagai ASB. Saya memilih untuk melabur dalam ASB kerana instrumen pelaburan ini adalah pelaburan yang paling selamat dan berisiko rendah. Hal ini kerana dividen yang diagihkan secara tahunan adalah tinggi, iaitu secara puratanya 5.27% dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Ini menurut ASNB 2022. Tambahan pula, ASB juga merupakan instrumen pelaburan yang mempunyai sistem pengurusan yang cekap dan berdasarkan pertumbuhan purata tahunan dan perbandingannya dengan pasaran saham yang masih relevan. Jika dibandingkan dengan pelaburan seperti saham dan kripto, ASB merupakan satu pelaburan yang dijamin oleh kerajaan serta dividen dan bonus pelaburan ini dikecualikan cukai. Saya tertarik dengan skim yang ditawarkan yang hanya melibatkan kaum Melayu dan kaum Bumi Putra. Peluang ini dapat membantu saya sebagai salah seorang daripada kaum Bumi Putra negara ini dalam menambah baik prestasi kewangan peribadi saya. Antara kelebihan ASB adalah memberikan kesan kecairan yang tinggi dan sekiranya berlaku kecemasan, pelabur boleh mengeluarkan wang tersebut dalam masa 24 jam dan dalam masa yang sama dapat memberi nilai bersih yang tinggi sekiranya simpanan itu sudah cukup 1 bulan. Simpanan tersebut layak mendapat dividen untuk bulan tersebut secara peratusan purata dividen tahunan menurut Idham 2022. Seterusnya, risiko pertama dalam pelaburan ASB adalah risiko pasaran. Risiko pasaran yang berlaku kerana wujudnya situasi di mana turun naik harga berlaku dalam pasaran ataupun dipanggil sebagai fluctuation. Hal ini sekaligus memberi impak kepada nilai pelaburan ASB. Sebagai contoh, pada tahun 2020, pandemik COVID-19 telah menyebabkan pasaran saham jatuh dengan ketara di serata dunia. Berdasarkan data Busra Index, Busra Malaysia telah merosot lebih daripada 20% dalam tempoh beberapa minggu. Perkara ini memberi impak buruk kepada pelaburan ASB yang melabur dalam jangka pendek. Ahmad Raizman dalam Raiham 2021 menyatakan bahawa penurunan harga pasaran dalam era pandemik ini merupakan penurunan yang paling buruk. Namun begitu, beliau menyatakan bahawa ASB tidak pernah rugi dalam tahun-tahun yang lepas walaupun dividen yang diberikan mencatat penurunan sebanyak 5%. Seperti yang anda lihat dalam rajah yang dinyatakan pada slide ini, rajah ini menunjukkan kadar pengagihan pendapatan ASB dan bonus ASB pada tahun 2022. Dari aspek pemasaran, terdedah dengan risiko pasaran jika dibandingkan ASB dengan pelaburan kripto. Hal ini jelaslah bahawa pelaburan ASB jauh lebih stabil dalam jangka masa panjang dengan prestasi saham yang lebih konsisten. Selain itu, pelaburan melalui ASB mendedahkan pelabur kepada risiko kecairan. ASB merupakan pelaburan yang mudah cair kerana pelabur yang melabur boleh mengeluarkan sebanyak RM500 sebulan
melalui kaunter ataupun atas talian. Selain daripada risiko kecairan, pelabur juga berisiko untuk terpaksa menunggu bagi mendapatkan tunai jika pelabur ingin menarik balik pelaburan. Hal ini kerana terdapat kos penjualan dan kos pemprosesan yang perlu dipertimbangkan. Ini bermakna, di sebalik kecairan yang agak tinggi, kecakapan tempoh masa yang diambil untuk tunai berada dalam tangan pelabur adalah rendah. Rentetan dengan itu, perbezaan antara pelaburan ASB dengan saham dapat dilihat secara ketara. Pelaburan ASB mempunyai risiko kecairan yang tinggi berbanding saham. Saham yang kecairan lebih rendah dan sukar untuk dikeluarkan. Ketika waktu sukar seperti fasa krisis ekonomi, kerana pasaran saham yang tidak menentu dan menyebabkan saham mungkin sukar untuk dijual pada harga yang dikehendaki oleh pelabur. Justeru, pelabur mengambil masa yang agak lama untuk mendapatkan pembeli pada fasa tersebut. Tambahan pula, kadar pulangan yang diberikan belum ditolak zakat simpanan. Hal ini, pendeposit dikehendaki melaksanakan kewajipan tersebut sekiranya sudah mencukupi haul dan nisab menurut Muhammad Muklis dan Muhammad Nakib 2023. Seterusnya ialah tabung haji. Baiklah, kenapa saya memilih untuk melaburi tabung haji? Bagi kelebihan tabung haji pula, adalah modal awalnya rendah. Akaun simpanan tabung haji dapat kita buka dengan hanya deposit sebanyak RM2 sahaja. Dengan harga modal ini, tiada alasan bagi warga Malaysia yang beragama Islam untuk tidak membuka akaun tabung haji. Selain itu, modal simpanan yang dijamin. Tabung haji amat menitik beratkan syariah seperti dalam Akta Tabung Haji yang dinyatakan dengan jelasnya bahawa konsep wadiyat dahmanah iaitu simpanan berasaskan jaminan. Konsep ini bermaksud tabung haji adalah sebagai penjaga yang bersetuju untuk menjaga wang daripada penyimpan ataupun daripada pendeposit tersebut. Kemudian, kelebihan menyimpan dalam akaun tabung haji adalah zakat dibayar oleh pihak tabung haji. Hal ini, setiap Muslim diwajibkan untuk mengeluarkan zakat simpanan sebanyak 2.5% daripada jumlah simpanan tersebut sekiranya sudah cukup nisab iaitu jumlah dan haul dalam tempoh setahun hijrah iaitu 354 hari menurut Majlis Agama Islam Johor 2023. Contohnya, jika jumlah simpanan ialah 25,000 dan telah mencapai tempoh 1 tahun, maka zakat simpanan sebanyak RM625 iaitu 2.5% daripada 25,000 perlu dikeluarkan sebagai penyucian harta. Hal ini kerana tempoh haul dan kadar nisab sudah pun mencukupi. Nisbah minima nisab adalah berdasarkan nilai semasa bagi 85 gram emas. Nisab merupakan jumlah minima yang diwajibkan untuk sesuatu harta agar dikeluarkan zakat yang ditetapkan oleh syarak. Tetapi, jika disimpan dalam akaun tabung haji, pendeposit tidak perlu mengeluarkan zakat kerana pihak tabung haji telah menguruskannya menurut Nur Farhana et al. 2020. Manakala kelemahan bagi tabung haji adalah dividen yang pendeposit ataupun pemegang akaun peroleh adalah rendah berbanding instrumen lain seperti ASB. Seterusnya, kadar hibah dividen akan merosot sekiranya prestasi pengurusan dan kewangan tabung haji merosot. Mari kita teruskan ke justifikasi pelaburan yang dipilih. Pelaburan yang pertama ialah Amanah Saham Bumi Putra iaitu ASB. Dari segi analisis kewangan, pelabur boleh melabur di ASB dengan harga seunit yang ditetapkan iaitu RM1.
ASB juga tidak mengenakan cas-cas tambahan seperti cas jual beli atau cas penyimpanan. Selain itu, tiada sebarang cas dikenakan kepada sebarang kos jualan ataupun yuran penembusan unit ASB menurut Ittiham 2021. Hal ini memberikan keuntungan secara maksimal kepada pelabur. Sebagai pelabur, saya melabur sejumlah wang bernilai RM20,000 yang bersamaan dengan 20,000 unit. 4.6 sen pada tahun 2022 atau mengikut kadar semasa yang ditetapkan. Pada akhir pelaburan, pelabur tidak akan kerugian, sebaliknya akan menerima pulangan sebanyak RM24,573.81 dalam masa 5 tahun. Berbanding dengan pelaburan emas, kebanyakan bentuk pelaburan emas mempunyai cas-cas tambahan seperti cas pengurusan dan cas pengeluaran. Sekiranya pelabur melabur dalam skim pemindahan emas seperti public gold, terdapat cas penyimpanan dan cas jual beli yang akan dikenakan sehingga menyebabkan pelabur terpaksa membeli emas tersebut dengan nilai yang tinggi. Begitu juga dengan emas dalam unit amanah. Pihak pengurusan emas, unit amanah tersebut kebiasaannya mengenakan cas kepada pelabur seperti cas penyimpanan yang akan mempengaruhi pulangan kelak. Jika seseorang individu itu telah melaburkan wang mereka kepada platform instrumen ini, secara tidak langsung mereka akan dikenakan cas penyimpanan atau jual beli sebanyak 1% setahun. Andai kata saya melabur RM20,000 ke instrumen emas ini, maka saya harus membayar sebanyak RM200 setahun. Hal ini secara tidak langsung mendatangkan sedikit kerugian kepada pelabur yang melabur dalam instrumen emas. Seperti yang anda dapat lihat dalam jadual 1, iaitu jadual 1 menunjukkan kadar pulangan dividen ASB dalam masa 5 tahun dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Secara amnya, dapat kita lihat bahawa jangka masa memainkan peranan yang signifikan dalam konteks pelaburan. Hal ini kerana jangka masa pelaburan yang lebih lama akan mendatangkan hasil yang lebih baik dalam pelaburan ASB. Oleh yang demikian, 5 tahun dipercayai merupakan tempoh masa yang ideal untuk dijadikan sebagai tabungan masa hadapan dalam jangka masa yang singkat. Hal ini semakin bertambah tempoh masa, semakin bertambah kadar pulangan pelaburan. Namun, seperti yang ditunjukkan pada tahun 2021, pendeposit hendaklah membayar zakat yang diwajibkan sebanyak 2.5% kerana sudah pun cukup nisab yang terkini. Menurut MAH 2023. Jelaslah bahawa pelaburan ASB memberi ruang dan peluang untuk pertumbuhan modal yang berterusan yang dipengaruhi oleh prestasi saham yang cenderung untuk meningkat dalam jangka masa yang lebih lama. Jika dibandingkan nilai pelaburan dan pulangan di antara ASB dengan deposit tunai, ASB memberikan potensi pertumbuhan modal yang lebih tinggi. Deposit tunai memfokuskan kepada pulangan yang lebih terjamin dalam bentuk kadar faedah yang ditetapkan. Hal ini dapat memberi kestabilan dan kepastian kepada pelabur, namun pertumbuhannya mungkin lebih terhad. Kadar pertumbuhan yang terhad ini menjurus kepada pulangan yang diterima pelabur melalui deposit tunai biasanya lebih rendah berbanding ASB, terutamanya dalam jangka masa yang panjang. Justifikasi pelaburan di tabung haji. Antara tabung haji dan ASB, saya telah memilih untuk melaburkan jumlah yang lebih besar iaitu sebanyak RM30,000 dalam akaun tabung haji. Hal ini kerana tabung haji memiliki kelebihan yang tidak dilaksanakan oleh ASB iaitu tabung haji mengaplikasikan konsep hultah di mana penyimpan tidak perlu melaksanakan zakat secara berasingan kerana pembayaran zakat dilaksanakan oleh tabung haji. Berdasarkan pengiraan penyimpanan dalam akaun,
dan sekiranya sudah cukup nisab menurut Ahmad dan Rizwan 2017. Walau bagaimanapun, pada hakikatnya, tamu haji dan ASB memberi keuntungan kepada pelabur tanpa perlu menghadapi risiko yang tinggi. Terdapat beberapa perbandingan yang dibuat. Pertama dari segi dividen, iaitu kadar peratusan dividen. Kedua merujuk kepada jadual yang telah saya nyatakan. Jadual 2 menunjukkan kadar peratusan dividen ASB dan tabung haji dalam masa 5 tahun, iaitu dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Berdasarkan jadual di atas, kita dapat melihat bahawa kadar pulangan dividen antara ASB dan tabung haji mempunyai perbezaan yang ketara dari tahun 2018 hingga tahun 2002, iaitu antara 1.25%, iaitu dividen paling minimum pada tahun 2018 oleh tabung haji dan 7% itu dividen paling tinggi pada tahun 2018 oleh ASB. Walaupun begitu, kadar pulangan dividen ASB masih belum ditolak zakat sebanyak 2.5%. Berikut merupakan contoh pengiraan keuntungan selama 5 tahun dari tahun 2018 hingga tahun 2022 melalui penyimpanan dalam tabung haji. Seperti jadual 3 menunjukkan kadar pulangan dividen tabung haji dalam masa 5 tahun, iaitu bermula dengan modal pada tahun 2018 banyak RM30,000 dan berakhir pada tahun 2022 iaitu RM34,303.65. Struktur kedua-dua instrumen ini iaitu ASB dan tabung haji adalah berbeza kerana mempunyai asas dan objektif yang berlainan. Tabung haji merupakan institusi yang membantu dan memberi kemudahan kepada pendeposit untuk menyimpan dan mengumpul duit bagi memudahkan ibadah haji. Manakala ASB adalah sebuah institusi yang berasaskan pelaburan untuk tingkatkan ekonomi dan equity bumi putera. Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa sekiranya jumlah simpanan dalam akaun melebihi jumlah nisab, iaitu anggaran RM24,464 di mesin pada tahun 2023 bagi negeri Johor, maka penyimpanan dalam tabung haji adalah pilihan yang terbaik menurut MAH 2023. Tetapi, sekiranya jumlah simpanan adalah kurang daripada nisab, makanya ASB merupakan pilihan terbaik kerana kadar peratusan dividennya yang lebih tinggi berbanding tabung haji dan tidak perlu ditolak zakat. Rumusannya, dunia pelaburan merupakan satu bidang yang baru saya kenali dan ceburi dan saya akui bahawa bidang ini amat luas dan menarik. Ilmu pengetahuan ini akan memberi manfaat kepada saya dalam melabur di instrumen pelaburan yang bersesuaian dengan keadaan peribadi saya. Tambahan pula, sebagai seorang guru yang kompeten, sewajarnya bijak dalam menguruskan kewangan terutamanya dalam bidang pelaburan, agar kita tidak ditipu oleh pihak yang tidak sepatutnya. Hal ini demikian, rakyat yang bijak menguruskan kewangan dapat melabur untuk masa hadapan, simpanan, kecemasan untuk masa akan datang serta mengelakkan negara dari inflasi. Setiap pelaburan yang dipilih mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing. Oleh itu, sebagai pelabur yang bijak, kita sewajarnya mempunyai perancangan yang rapi serta perlu meneliti perbandingan setiap pelaburan dengan baik sama ada dari segi risiko, jangka masa, dividen dan sebagainya. Sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.